Selamat datang saudara-saudari. Ya, hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-33. Dalam babak 32, kita mendengar janji yang memberi harapan. Ya. Apa lagi? Dalam babak ke-33, kita mendengar lagi janji yang lain yang memberikan harapan. Ya. Mari kita mendengarnya dengan penuh harapan. Ketika aku masih ditahan di halaman istana, Tuhan menyampaikan perkabaran lain kepada aku. Tuhan yang menciptakan bumi dan membentuk serta meletakkan di tempatnya berfirman kepada aku. Dia yang bernama Tuhan berfirman, berserulah kepada aku. Maka aku akan menjawab. Aku akan memberitahu engkau hal-hal yang indah dan mengagumkan yang belum engkau ketahui. Ya, ini adalah ayat 3. Dalam bahasa Inggeris dia berkata, Call to me and I will answer you. Bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kerana anugerah Tuhan. Ya. Berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab. Aku akan memberitahu engkau hal-hal yang indah dan mengagumkan yang belum engkau ketahui. Ayat 4. Aku Tuhan, Allah Israel, berfirman bahawa rumah-rumah di Yerusalem dan istana Raja Yahuda akan dirobohkan akibat kepungan dan serangan musuh. Beberapa orang akan berperang melawan orang Babilonia yang akan memenuhkan rumah-rumah dengan mayat orang yang aku pukul sehingga mati ketika aku murka dan berang. Aku telah meninggalkan kota ini kerana kejahatan penduduknya. Tetapi kelak aku akan memulihkan keadaan kota ini dan menyembuhkan penduduknya. Aku akan melimpahkan kedamaian dan keamanan kepada mereka. Aku akan menjadikan Yahuda dan Israel makmur dan membangun mereka semula sehingga menjadi seperti dahulu. Aku akan menyucikan mereka daripada dosa mereka terhadap aku. Aku akan mengampunkan dosa dan pemberontakan mereka. Yerusalem akan menjadi kegembiraan, kehormatan dan kebanggaan aku. Semua bangsa di dunia akan takut dan gentah apabila mendengar tentang segala kebaikan yang aku lakukan untuk penduduk Yerusalem dan tentang kemakmuran yang aku berikan kepada kota itu. Tuhan berfirman, orang berkata bahawa tempat ini seperti gurun. Tiada orang atau binatang yang tinggal di sini. Kata-kata mereka itu memang benar. Kerana kota-kota Yahuda dan jalan-jalan di Yerusalem lengan semuanya. Tiada orang atau binatang yang tinggal di situ. Tetapi di tempat-tempat itu akan dengar lagi suara kesukaan dan kegembiraan serta keriuhan pesta perkahwinan. Kamu akan mendengar orang menyanyi sambil mereka membawa korban kesyukuran ke rumah aku. Mereka akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kerana Tuhan baik dan kasih-Nya kekal abadi. Amin. Aku akan menjadikan negeri ini makmur seperti dahulu. Aku Tuhan telah berfirman. Ayat 12. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, di negeri yang seperti padang gurun ini, yang
tidak didiami oleh manusia ataupun binatang. Sekali lagi akan terdapat padang rumput, tempat orang mengembala domba mereka. Di kota-kota, di kawasan pembukitan, di kaki bukit, di bahagian selatan Yahuda, di wilayah Benyamin, di padang pekan-pekan di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yahuda. Sekali lagi, para gembala akan menghitung domba-domba mereka. Aku Tuhan telah berfirman. Ayat 14. Tuhan berfirman, akan tiba masanya apabila aku menepati janji aku kepada penduduk Israel dan Yahuda. Pada masa itu, aku akan memilih seorang yang adil daripada keturunan Daud untuk menjadi raja. Raja itu akan melakukan apa yang benar dan adil di seluruh negeri. Penduduk Yahuda dan Yerusalem akan diselamatkan dan mereka akan hidup dengan aman. Dan mereka akan hidup. Kota itu akan dinamakan Tuhan Penyelamat kita. Aku Tuhan berjanji bahawa selalu akan ada seorang daripada keturunan Daud yang menjadi Raja Israel. Dan selalu akan ada imam daripada suku Levi untuk mengabdikan kepada aku dan mempersembahkan korban untuk menyenangkan hati aku, korban untuk mengucap syukur kepada aku, dan korban-korban lain. Ayat 19. Tuhan berfirman kepada aku, aku telah membuat perjanjian dengan siang dan malam, supaya siang dan malam selalu datang tepat pada waktunya. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan. Demikian juga, aku telah membuat perjanjian dengan hamba aku Daud, bahawa daripada keturunannya selalu akan ada seorang yang menjadi raja. Dan aku telah membuat perjanjian dengan para imam keturunan Levi, bahawa mereka akan selalu mengabdi kepada aku. Perjanjian-perjanjian itu tidak sekali-sekali akan dibatalkan. Aku akan menambah bilangan keturunan hamba aku Daud dan bilangan para imam keturunan Levi, sehingga jumlah mereka tidak dapat dihitung seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Ayat 23. Tuhan berfirman kepada aku, adakah engkau tahu orang berkata bahawa aku telah menolak Israel dan Yehuda, dua keluarga yang telah aku pilih itu? Orang menghina umat aku dan tidak lagi menganggap mereka sebagai satu bangsa. Tetapi aku Tuhan mempunyai perjanjian dengan siang dan malam, dan aku telah membuat hukum yang menguasai langit dan bumi. Sebagaimana hal itu tidak dapat dibatalkan, sedemikian juga perjanjian aku dengan keturunan Yakub dan dengan hamba aku Daud tidak dapat dibatalkan. Aku akan memilih seorang daripada keturunan Daud untuk memerintah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan mengasihani umat aku dan menjadikan mereka makmur semula. Ya, sungguh baik perjanjian yang memberi harapan. Tahukah kamu perjanjian yang memberi harapan itu apa dia? Siapa dia? Keturunan Daud yang akan menjadikan umat Israel makmur semula. Ya.
renungilah supaya kamu tahu siapa raja ini. Sekian, terima kasih. Shalom.